Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita dapat semula menyambung pengajian kita. Selalunya di sini kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan fadail a'mal ataupun fadilat-fadilat yang berhubung dengan amal yang kita lakukan. Walau bagaimanapun dalam jadual yang terbaru, kitab ataupun tajuk yang kita akan bincangkan itu telah ada pengisiannya ataupun telah ada guru yang mengajar di sini. Kerana kita merujuk kepada kitab Riyadhus Salihin. Saya difahamkan dalam jadual itu ada guru yang mengajar Riyadhus Salihin di masjid ini. Jadi kita akan mulai malam ini mengambil satu lagi tajuk ataupun perbincangan yang berbeza. Kerana penting bagi kita mengetahui dan memahami isi ataupun kandungan pengajian yang kita belajar. Penting juga kepada jawatan kuasa ataupun pengurusan sesuatu masjid untuk berbincang ataupun menentukan kelas dan pengajian yang akan diisi ataupun diajar di sesuatu masjid. Kerana kadang-kadang ada sesuatu masjid berulang perkara yang sama, topik yang sama, tajuk yang sama. Ini merugikan ataupun ini menyempitkanlah skop perbincangan, kan? Okey. Sebab itu bagi saya pengurusan masjid ni bagus sebab dia senaraikan guru, kitab, tajuk, konten, isi kandungan, muqarrar, silibus yang nak diajar tu dia bagi tahu supaya tak berlaku pertindihan. Setengah kadang-kadang saya pergi masjid, dia serahkan kepada ustaz yang mengajar tu, satu baguslah kan. Dia kata, ustaz mari mengajar di masjid ni, tanya nak mengajar apa. Dia terpulang kepada ustaz tu pula. Ustaz tu berkata terpulang pada saya mengajar tafsir lah, kan, ataupun mengajar apa-apa yang dia boleh ajak lah, yang mudah bagi dia. Tapi tajuk itu telah diajar di situ. Jadi ini merugikan ataupun ini mungkin satu kelemahan lah pada jemaah di situ. Dia dengar benda yang sama atau benda yang berulang, kan. Padahal ilmu tu luas, kan. Sebab tu perlu ada. Pasal tu kalau tuan-tuan belajar dalam ilmu Islam pun dia ada sirah, tafsir, hadis. Hadis pula dia ada banyak. Kalau tuan-tuan nak seorang ustaz tu mengajar hadis, sebut pada dia hadis apa? Hadis hukum. Jadi senang dia mengajar tu hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis ahkam ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, seperti Riyadhus Salihin, kan. Jadi senang bila banyak macam tu, percambahan ilmu tu berlakulah, kan. Okey. Jadi ini ingatan umum. Jadi tuan-tuan yang pergi mengaji ni atau menuntut ilmu ni kena tahu jugalah ustaz ni dia mengajar apa, kitab apa dia guna, bab apa, kan. Supaya kita tak rugi, tak rugi. Masa tak banyak, kita nak tahu banyak benda. Jadi kita kena ada sistematik, kan. Macam belajar ilmu akademik dah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik, kan. Okey. Tak ada orang ajak saya, contoh saya bagi, cikgu ni masuk, saya mengajak tambah. Mari cikgu yang kedua, saya mengajak tolak. Mari cikgu yang ketiga, saya mengajak darak. Mari cikgu yang keempat, saya mengajak bahagi. Kesemuanya itu di bawah matematik. Bila yang nak belajar bahasa Melayu?
Bila yang nak belajar bahasa Inggeris, bila nak belajar sains. Kan? Ini contoh yang saya bagi kan. Sebab bila kita belajar agama ni, kita kena ada apa? Dia panggil gambaran apa yang kita belajar. Kan? Setengah orang dia minat fiqh, dia minat hukum. Dia boleh cari masjid-masjid yang mengajar fiqh. Kan? Okey. Itu saya bagi contoh lah. Jadi malam ini kita fokus perbincangan kita di masjid ini oleh kerana ini yang ditetapkan oleh Jabatan Mufti, muqarrar ataupun silibus yang mesti diajar, antaranya akidah, dan dicadangkan oleh Jabatan Mufti untuk kita baca buku Al-Iman oleh Dr. Muhammad Naim Yassin. Kan, dia ada buku yang telah diminta kita baca. Jadi kita bacalah kan, dan ada terjemahan yang telah pun dibuat oleh ustaz-ustaz kita. Jadi tuan-tuan yang ada buku ni boleh bawa. Jadi Al-Iman akidah. Al-Iman maksudnya akidah. Tuan-tuan dengar kan perkataan tauhid. Dulu mengaji apa? Mengaji tauhid. Ni nama-nama tapi benda sama. Ada orang sebut tauhid, akidah, usuluddin. Mengaji apa lagi? Tauhid, akidah, usuluddin. Ada juga yang sebut mengaji sifat 20. Setengah-setengah tempat dia sebut mengaji sifat. Itu semua akidah. Mengaji iman. Itu maksudnya dalam perbincangan berkaitan dengan akidah. Jadi selalu saya bagi contoh. Bila kita belajar akidah, kita belajar al-iman, kita belajar tauhid, tak ada perbincangan berkaitan dengan batal tak batal wudu. Tak ada perbincangan berkaitan dengan salat, puasa. Kerana itu di dalam bab fiqh. Daripada rambut hitam sampai putih, dia tak ketahuan langsung apa tu fiqh, apa tu akidah. Dia kata pasal apa? Tak tahu ustaz ni. Aku tak pernah dengar dia ajak bab tawaruk, iftirash, tahiyat ni. Tak pernah dengar bab-bab ni. Dia ajak apa? Dia ajak kitab Al-Iman. Memanglah tak ada. Dia kata ustaz, apa tak sentuh bab semayang? Dia komplain. Dia kata ustaz, apa ni tak sentuh bab semayang pun, bab puasa pun. Ngajak lama dah. Kemudian orang tanya, ustaz tu ajak kitab apa? Al-Iman. Memang tak ada dalam Al-Iman berkaitan dengan rukun semayang, berkaitan dengan rukun puasa, berkaitan dengan hukum hakam puasa semayang. Pasal yang dia ajak itu akidah. Mari ustaz tu ajak bab semayang, bab puasa. Dia kata ustaz ni duk ajak bab semayang, batal semayang, rukun semayang. Tak sentuh pun bab malaikat ni, bab mati, bab kiamat ni, bab mahsyar ni, tak cerita pun bab mizan ni, sirat ni, kita nak lintah atas titian sirat. Sebab dia ajak fiqh. Fiqh tu hukum hakam. Hukum hakam berkaitan dengan batal sah semayang, berkaitan dengan batal sah haji, rukun semayang, syarat sah semayang, sunat-sunat semayang. Kan? Memang tak ada lah bab titian sirat. Bab titian sirat tu dalam akidah. Bagi ketahuan perlu. Bagi ketahuan bab. Bagi ketahuan tajuk. Jadi bila ketahuan tu, baru kita nampak nak mengaji apa. Kan? Nampak? Walaupun semua itu seperti mana kata Nabi SAW, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu mengajar agama. Kan? Ini sebagai revision ataupun sebagai ulang kaji PKP. Kan? Okey. Jadi kita tahu, kita nak belajar di sini berkaitan dengan akidah. Okey, jadi pengarang kitab kita ni, muallif, yang tulis atau yang susun buku ni, kita tak baca daripada bahagian pertama tu sebab saya tahu bahagian pertama tu berkaitan dengan rukun iman. Kita fokus kepada bahagian yang kedua, yang kata penting. Bahagian yang kedua. Kalau tuan-tuan ada buku ni, tuan-tuan boleh tengok bahagian yang kedua. Dia bincang tentang hakikat iman. Kita baca apa yang dia sebut, sekejap lagi kita ulas. Dia kata rukun iman 6 perkara. Ini tuan-tuan kena ingat juga. Ini pun tuan-tuan kena ulang balik. Kena hafal. Rukun iman, bila kita sebut iman, rukun dia 6. Mari mana 6 ni?
datang dalam hadis Umar Al-Khattab yang kita masyhur sebut dengan hadis Jibril. Sebab apa kita panggil hadis Jibril? Sebab Jibril yang mari ajak. Jibril yang mari ajak bahawa rukun iman itu ada 6. Jadi bila kita bincang akidah, kita bincang iman, kita bincang tauhid, kita bincang usuluddin, kita bincang berkaitan dengan ilmu-ilmu tauhid ni, kita akan bincang rukun iman yang 6 ni lah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Ini semua ilmu akidah. Ini ilmu akidah. Tuan-tuan kena faham, kena ingat benda tu. Dia kata rukun iman yang 6 tu dia dah bincang pada bahagian pertama buku ni. Saya faham ada juga setengah tempat mengajak buku yang sama, pasal buku ni silibus di seluruh Perlis. Pasal tu saya tak mula pada awal. Saya takut berulang. Okey. Tetapi dia kata bahagian yang kedua yang dia bincangkan, apakah maksud beriman dengan akidah? Ataupun dalam arti kata yang lain, apakah makna iman? Dia mula daripada basic ni. Bagusnya kitab ni, saya terlibat juga dalam perbincangan awal nak memilih kitab ni. Antara sebab dipilihnya kitab ini kerana ia bersifat sangat mudah. Sangat mudah. Dia menekankan soal asas, very basic. So dia cerita daripada perkara yang paling mudah, perkara yang paling senang, dan perkara yang sesuai untuk orang awam, orang macam kita ni lah. Itu sebab tu dia kata yang kita nak bincang dalam bahagian ini makna iman. Bila sebut iman, yang kita kata saya beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dia kata apa makna iman tu di sisi ahli sunnah. Bagaimana pula orang yang beriman itu nak menunjukkan iman dia? Setelah dia beriman, dia nak buktikan iman dia. Cara iman yang benar. Cara bagaimana dia nak menunjukkan bahawa dia seorang mukmin. Beza dengan orang kafir. Lawan kepada mukmin, kafir. Kan? Okey? Dia mula bincang. Ni kita masuk ni. Dia mula bincang. Okey. Dia kata dalam membincangkan maksud ataupun makna kepada al-iman ataupun makna iman, bila kita sebut iman tu, ni tuan-tuan kena ingat ni. Sebab ini asas sebagai seorang Muslim. Dia kata iman ialah suatu nama. Sekejap saya syarah. Bagi maksud pengakuan dengan lidah, kepercayaan di dalam hati, dan beramal dengan anggota. Ini adalah pandangan majoriti ahli sunnah. Okey. Itu perkataan dia. Itu apa yang dia tulis. Sekarang kita pergi pada huraian. Dia kata iman, pertama, pengakuan dengan lidah. Lafaz, sebut, cakap. Ahmad ni suruh kata. Kan? Tuan-tuan tengok tak? Cakap. Kita sebut sebagai qaul. Qaul, perkataan, sebutan, ucapan. Kemudian dia kata percaya dalam hati. Okey. Ahli sunnah bila dia sebut iman, tuan-tuan kena ingat dua benda. Qaulun wa amal. Tuan-tuan kena ingat iman, kita akan bagi contoh. Perkataan ni seperti apa? Mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itu orang yang nak masuk Islam, yang nak menjadi Muslim, dia mesti tak boleh tidak mengucap. Pasal itu orang yang nak masuk Islam, kita suruh dia
sebut. Kita suruh dia ucap. Kita suruh dia kata. Sebab itu Nabi kata, man qala la ilaha illallah. Siapa yang sebut qaulun, kata Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari sebut, dia kata, aku bertemu dengan 1000 orang ahli sunnah. Semua kata benda yang sama. Apa dia? Iman tu perkataan dan perbuatan. Okey. Tetapi, kalau kita kata sekadar, setakat sebut dengan mulut, belum sah ataupun belum dikatakan beriman. Sebab apa? Kerana di sana ada juga kelompok yang mungkin sebut, tapi dia tak ada bahagian yang kedua ni, iaitu pengakuan dengan hati, penerimaan dengan hati, tasdiq. Dia tak ada penerimaan dengan hati. Mungkin dia sebut, bukan kata orang aja, burung pun kalau kita ajak, kita latih silap hari bulan, dia pun boleh mengucap. Dia boleh sebut tak? Dia boleh. Kan ada binatang yang bila kita sebut, bila kita latih dia boleh bagi salam. Assalamualaikum. Sampai orang tanya, kita kena jawab dah ustaz, dia bagi salam ni. Kan? Tapi saya nak sebutnya, dia tidak berhenti setakat mengucap. Barangkali ada yang mengucap itu berbohong, seperti golongan munafik. Golongan munafik, dia sebut. Kan? Tuan-tuan baca dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Surah Al-Munafiqun ayat nombor 1. Baca tak? Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ayat nombor 1. Dan ingatlah tak kala ketika mana datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka berkata, nashhadu. Bukan berkata tu, mereka naik saksi. Kan kita terjemuh naik saksi. Mereka menyaksikan, mereka naik saksi, annaka la rasulullah. Sesungguhnya engkau, mereka menyebut dengan lidah-lidah mereka, engkau adalah Rasulullah. Tetapi adakah mereka itu orang Islam? Diterima keislaman mereka? Taklah. Allah pun jawab dalam ayat yang sama, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah mengetahui bahawa engkau itu rasulnya, tetapi munafik yang sebut tadi ni, yang mengucap tadi ni, pembohong. Apa maksud pembohong? Mereka hanya sekadar mengucap di mulut, tetapi mereka tidak mengakui di hati. Okey. Yang hati-hati ni, ni penting juga. Yang hati-hati ni, yang perkataan hati, pengakuan hati, soal hati, bicara hati, tentang hati ni, yang ni bukan urusan kita. Okey. Munafik pun bukan urusan kita untuk nak pergi duk cok ataupun nak pergi duk siasat. Yang ni urusan manusia dengan Allah Azza wa Jal. Sebab itu bagi kita, seseorang yang mengucap, kita pakai Islam lah. Kita tak perlu nak soal siasat. Betul ke hang mengucap ni? Hati hang terima tak? Hati hang mengaku tak? Yang ni bukan urusan kita dan bukan di bawah tanggungjawab kita. Tapi yang saya cerita ni, untuk menjadi Muslim mukmin yang benar, yang sah, yang hak, dia kena bukan setakat qaulun dengan lisan, bercakap, mengucap dengan lidah, dia juga kena menerima atau mengakui benda tu dengan hati. Sebab itu ahli sunnah, ni tuan-tuan kena ingat ni, ahli sunnah bila dia sebut qaulun, dia maksudkan dua. Ahli sunnah bila dia sebut qaulun, dia maksudkan dua.
Satu perkataan qaulul lisan, perkataan lisan. Ini mengucap lah, saya bagi contoh mengucap. Qaulul lisan, mengucap. Kan? Okey, yang kedua perkataan juga qaul juga, tapi qaul qalb, perkataan hati. Ataupun disebut oleh sebahagian ulama seperti Al-Imam Syafi'i, dia kata qaulun wa amal wa niyah. Niat. Niat itu maksudnya pengakuan dengan hati. Boleh? Dapat tak? Kan? Okey. Kemudian kata pengarang kitab kita ni, tak juga dianggap cukup seseorang itu beriman sekadar menyebut dengan hati, menyebut dengan lidah, mengucap dan mengakui dengan hati, tetapi hendaklah mengikuti ataupun membuktikan dengan amal. So iman, tuan-tuan, sebab itu dalam Al-Quran kerap sekali kita jumpa ayat iman dia letak dengan, tuan-tuan baca Quran banyak tak masa PKP hari tu? Dia tak boleh pergi mana, baca Quran lah. Siang malam, pagi petang, setengah tu jadi Al-Hafidh PKP. Dalam Al-Quran bila dia sebut perkataan salat, kembang dia, kembang kepada salat, zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Tuan-tuan bacalah ayat semayang, dia mesti duduk dengan ayat zakat. Nanti kita cerita pasal apa. Kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran perkataan iman, dia akan duduk dengan amal. Setengah orang dulu dia buat main, tak boleh. Ayat Quran tak boleh buat main. Kan? Ayat Quran bukan barang mainan. Akidah. Dia kata Allah berulang kali menyebut amno di dalam Al-Quran. Hush! Tang mana Allah sebut amno? Ya ayyuhalladzina amanu. Dulu masa saya tak khatam lagi tu. Cerita ni masa saya tak khatam lagi. Tuan-tuan dengar tak? Bisa dengar tak? Ya ayyuhalladzina amanu. Kita kata qiraat mana ni? Hafs tak baca macam ni. Asim tak baca. Warsh, Qalun pun tak ada baca lagu ni. Ini riwayat orang layak buruk. Ya ayyuhalladzina amanu. Tak tahu aku eja jawi amno macam tu ah. Alif min nun waw. Alif min nun waw. Kan? Amno. Eja jawi macam mana? Lemahnya jawi kita ni nah. Wah, kita ni Jawi lah. Ya ayyuhalladzina amanu kan. Perkataan amanu tu saya nak fokus. Amanu tu maksud dia apa? Amanu tu iman lah. Wahai orang-orang yang beriman. Lepas daripada tuan-tuan dengar tak? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Iman diikuti dengan amal. Poin kita, iman diikuti dengan amal itu sebahagian daripada iman. Iman itu, dalam iman itu, tanda iman itu amal. Pasal itu orang beriman, dia tak lari daripada amal. Dia beramal. Amal ni pula, di sisi ahli sunnah, ni tuan-tuan kena ingatlah. Tadi kita kata perkataan dan nombor satu perkataan, qaulun. Nombor dua, perbuatan. Amal tu perbuatan. Amal. Orang Melayu pun guna amal. Cuma dia tukar ain jadi a, amal. Kita hendaklah beramal. Betul lah. Amal, kita hendaklah buat. Perbuatan kan? Bahasa Melayu ni sangat mudah. Pasal apa? Pasal kebanyakannya dia mengambil pinjaman bahasa asing. Jadi kita bila belajar macam kataan Arab, senanglah faham bahasa Melayu. Banyak dia pinjam bahasa. Jadi bila kita kata amal, perbuatan. Perbuatan macam perkataan tadi. Perkataan mulut, hati. Perbuatan juga ada dua.
perbuatan amal apa? Sekali kita akan kaitkan dengan kehidupan kita. Kita ada amal jawarih wal arkan. Amal ni lah anggota badan. Semayang ni sebahagian daripada amal perbuatan menggunakan anggota badan. Pasal apa saya sebut anggota badan? Kerana ada satu lagi di bawah amal tu yang bukan anggota badan. Amal apa? Amalan apa? Satu amalan anggota badan. Ni kita kena, akidah ni dia kena satu-satu. Kalau tidak kita jadi pasal benda tak boleh nampak. Amal anggota badan, semayang, baca Quran, tawaf, itu kita guna kudrah, kedrak. Kita guna anggota badan, kita guna fizikal kita, jawarih wal arkan, anggota kita. Yang kedua amal apa? Amalan hati. Amalan hati. Sebab itu tak betul, sesat, salah, terkeluar daripada ahli sunnah orang yang duk kira hati saja. Mayanglah. Mayang apa daripada tadi aku tengok duk belengkak tu. Hang nampak zahir aku duk belengkak tidur tadi, tapi hati aku hidup. Aku salat dengan hati. Hati aku bangkit di tengah malam salat menghadap Tuhan. Oh, bagus punya agama. Ini geng lepak liat ni. Yang penting hati. Hang semayang tak? Semayang apa? Aku tengok duduk. Ini yang masalah orang-orang yang tak belajar ni. Orang solat dengan hati. Hati kami bangkit. Dia kata, ni tuan-tuan dengar elok ni. Dia kata tak guna tuan-tuan yang bangkit macam saya ni, kita mayang ni, tetapi hati kita tak ingat pada Tuhan. Oh, bahasa dia kalau kita dengar. Kak Samad Said teriak tepi jalan. Bangkit, dia kata ni semayang, tunduk apa semua, tapi hati tak hadir, hati tak ingat Tuhan. Tuan-tuan, saya nak tanya sikit lah. Mana baik? Mana baik? Tuan-tuan yang semayang, bangkit, rokok, sujud, apa semua ni, tapi tak ingat Tuhan. Maknanya lalai lah. Dengan mana baik? Tak semayang, tak bangkit lagu tuan-tuan ni, tak apa rokok sujud ni, tapi hati ingat ke Tuhan. Jam. Kawan tu kita tengok dia tak semayang, tapi hati dia senantiasa ingat kepada Allah. Kita mungkin semayang, pecah peluh, bukan kata pecah peluh, pecah kaki, pecah tumit. Kan? Tapi mungkin kita tak ingat Tuhan. Lepas tu dia pun kata, lebih baiklah macam kami ni nampak tak semayang, nampak macam apa orang tak ketahuan, tapi hati ingat Allah. Elok. Adakah orang ingat? Tuan-tuan, orang ingat Allah kalau betul dia, saya kata ini semua sembang. Kalau betul ingat Allah, dia mesti semayang. Macam mana ingat Allah tak semayang? Dia tak, saya duk teringat lah, duk teringat kat bini saya, ataupun teringat kat mak saya. Saya memang duk teringat kat mak saya. Hang balik pergi tengok, saya tak pernah balik langsung, tapi saya duk teringat lah. Kita tengok dia kecil besar. Dia kata dia teringat kat mak dia. Kita kata saya tak boleh duk teringat lah, kan? Aku duk teringat kat bini aku, 3 pinggan dia makan di kedai. Hang tak bungkus apa? Lupa nak bungkus. Tapi di mulut duduk bini dia. Dia tak sembang boleh lah. Dengar boleh, percaya jangan. Ini hadis tak sahih. Dengar. So tuan-tuan kena faham tak? Di sana ada kelompok yang dia mengajar atau dia beriktikad iman hanyalah di dalam hati dan hanyalah pada percaya, tetapi tak perlu kepada amal perbuatan. Iman hanyalah kepercayaan. Cukup dia percaya Allah itu ada, Allah itu berkuasa,
Dia percaya. Tetapi kalau dia tak buat, itu tidak menjadi masalah. Sehingga iman iblis dengan iman Abu Bakar, iman Firaun, iman syaitan dengan iman Umar ataupun iman sahabat sama. Pasal apa? Kalau iman setakat percaya, iblis juga percaya. Kalau setakat saya percaya, pasal itu kita kata, sekalau ada orang kafir, dia kata, dia ni ustaz, walaupun dia kafir, tapi dia percaya kat Quran. Dia percaya dekat Allah. Dia percaya semua. Dia ni bagus. Tapi dia tak mengucap. Macam mana kita nak kira? Tak bagus. Pening kita. Dia ustaz, dia baca Quran. Kadang-kadang dia baca Quran lebih dari kita baca. Dia percaya isi kandungan Quran. Dia percaya keadilan Allah. Dia percaya kuasa Allah. Dia percaya. Memang kalau kita tanya, pasal apa ni? Macam Sami Belu dulu. Saya dulu ingat lagi. Kan? Antara menteri yang cakap lepas. Orang komplain kan. Macam saya waktu tu. Tuan-tuan boleh tengok dia cakap live. Tuan-tuan boleh cari dalam YouTube. Saya ingat ada rakaman. Orang tanya pasal apa ni? Dia kan jaga jalan raya ni. Tengok rambut dia, orang teringat highway. Dia kata Allah ni, Tuhan Allah ni bagi hujan ni, bagi hujan. Jalan pasal apa yang tak elok. Dia kata bukan masalah kontraktor, bukan masalah JKR, masalah hujan. Hujan turun, buat hujan turun basah. Percaya ke Tuhan ni, kalau kita kira satu orang percaya cukup. Satu orang percaya sah. Satu orang percaya kira beriman. Kalaulah setakat percaya, tak ada orang yang kafir dalam dunia ni. Semua percaya. Etis yang kita kata dia tak ada agama tu pun, dia pun kalau kita tanya sembang elok-elok dengan dia pun akan percaya Tuhan ada. Ni tambah mai penyakit COVID-19 yang orang tak tahu mana hala tah apa mai macam mana jadi apa, sampai saintis pun tak boleh baca, tak boleh faham penyakit ni macam mana boleh jadi macam ni, boleh jadi kot tu. Tak duk jadi saja. Mesti ada pencipta, creator. Maka sebab itu ahli sunnah kata percaya tak pakai. So nak pakai tu, nak iktiraf, nak akui dia beriman, dia mesti pergi kepada bahagian yang kedua, amal. Dia mesti pergi pada bahagian yang kedua, amal. Amal itu pula ahli sunnah pecah kepada dua. Amal dengan anggota badan yang ni senang, very simple. Tuan-tuan pun mudah nak faham apa dia. Yang tuan-tuan sembahyang ni. Pasal itu tuan-tuan tak tengok orang kafir sembahyang. Dan tuan-tuan jangan duk usah hati. Pasal apalah Cina ni sampai tak pergi sembahyang Jumaat. Tuan-tuan tak payah duk bersabuk. Orang Islam tak pergi sembahyang Jumaat, tuan-tuan kalut. Pasal itu kita bukan orang kafir. Orang kafir, dia tak buat apa yang orang Islam. Orang kafir cakap bohong, orang kafir tak tutup aurat. Kita boleh faham pasal dia kafir. Kita boleh faham pasal dia kafir. Orang kafir pergi beli nombor ekor berjudi apa semua, dia kafir. Dia kafir. Tapi yang kita duduk bincang ni orang Islam. So, amalan tadi ni dia ada dua, amal perbuatan, yang kedua amal hati. Hati juga wajib beramal. Sebab itu orang Islam kalau betul dia faham makna definisi ta'rif iman, hidup dia sebenarnya 24 jam di dalam beramal saleh. Tuan-tuan duduk saja ni pun sebenarnya dalam amal saleh. Mungkin tuan-tuan tidur, mungkin tuan-tuan tak bergerak, mungkin tuan-tuan senyap, diam, tetapi hati tuan-tuan ada tak? Amal ada. Saya bagi contoh, apa dia amalan hati? Takut, khauf. Takut tu perbuatan ke hati? Takut tu perbuatan ke hati? Takut itu perbuatan hati atau perbuatan anggota badan? Dia tahan tengok aku takut. Macam mana aku nak tengok? Tengok aku ni, aku getak ni. Getak bukan takut, sejuk pun getak. Tuan-tuan, tuan-tuan, pasal itu saya kata, tuan-tuan duduk saja pun, malaikat catat sebagai orang yang sedang beramal. Tuan-tuan takut apa? Takut bini tak kira lah. Dia kata saya takut bini saya tak. Yang tu tak kira. Takut ni pula ulama bincang panjang lah. Nanti kita bahas lah. Takut tabi'in.
Syagi tuan-tuan, pasal tu ada geng, ni pun geng tak faham akidah juga. Jamaah tidak takut corona. Jamaah takut Allah. Isya. Siapa yang takut dengan penyakit? Ni tuan-tuan semua ni, pasal apa yang pergi pakai tutup muka ni? Pasal apa yang duduk jauh-jauh ni? Tuan-tuan takut virus tu, COVID-19. Tuan-tuan musyrik. Yang kita kena takut hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada takut melainkan hanya Allah. Tu dia mau kalau faham lagu tu, habis syirik habis. Kan? Pasal itu ada masa ada geng-geng tu nampak beriman, nampak bahaya tu, nampak macam pakai jubah, nampak macam golongan agama, tapi bila dia cakap bahaya. Dia cakap tu pun bahaya. Sampai setengah orang percaya, dia kata takut apa Allah ada. Duk buat takut pelik Allah ada. Depa lagu ni bukan boleh ajak ceramah macam ni, bukan nak reti. Tangkap pituk. Kita ada batu pahat kan? Batu pahat ada apa? Batu pahat ada apa? Taman ular. Tapi ular kita pun mandom. Saya pun pergi tengok, hampa ni segan hidup mati taman. Ular kita tengok pun tak takut. Pituk tengok dalam sangkar ular batu pahat tu geng-geng ni. Saya ingat lari pasal celapak tak ada. Kita pun kata kat dia, hang jangan duk takut. Ular itu juga makhluk Allah. Virus tu pun makhluk Allah. Ular ni pun makhluk Allah. Jangan takut. Tak payah kata ular. Bini dia pun tutup pintu rapat. Tadi macam nak keluar. Dia tak ada apa. Main tengok grill ni, pintu ni tutup ke tak? Takut. Saya nak habaq kat tuan-tuan. Apa dah maksud kita? Takut ni, ulama bagi ada takut tabi'i. Takut yang memang fitrah. Yang ni tak ada masalah. Dia panggil takut ibadah. Khauf al-ibadah. Takut ibadat. Seperti kita tak boleh takut kepada batu. Kita tak boleh takut pada hantu. Kita tak boleh takut pada makhluk ghaib. Kan? Yang tu baru takut yang salah. Tuan-tuan kena bukan takut. Macam cinta. Cinta kita kata cinta. Tuan-tuan cinta ada Allah. Cinta hati. Hati kan cinta. Macam mana tuan-tuan cinta pada Allah? Hati tuan-tuan. Itu dikira sebagai perbuatan hati. Ibadat hati. Amal hati. Kan? Tuan-tuan dalam hati mesti ada takut. Perasaan takut. Perasaan cinta. Perasaan raja. Perasaan mengharap. Mesti ada dalam hati. Kan? Apa dia lagi lah hati tuan-tuan? Tawakal. Tawakal tu, tuan-tuan yang tawakal, tuan-tuan pakai mask, tuan-tuan dah pakai hand sanitizer apa semua dah buat perancangan, tuan-tuan pergi. Tawakallah pada Allah. Tawakal itu duduk di mana? Tawakal itu di hati. Bila hati tuan-tuan bertawakal, artinya tuan-tuan beramal dengan hati. Hang tengok betih aku. Apa? Besar dah. Ni tawakal aku. Dah, orang tak tunjuk di betih. Orang tak tunjuk di body. Tawakal tu di hati. Pasal tu kadang-kadang kita tengok orang tu lekeh ya. Badan pun tak hebat. Kecil ya. Tapi tawakal dia hebat. Macam Nabi kata burung. Burung tu binatang lekeh ya. Burung tu bukan ada kekuatan. Bukan singa. Tapi Nabi kata burung. Nabi tak guna singa. Nabi tak guna gajah. Lagi besar, lagi gagah. Tapi Nabi kata burung tu hatinya hati binatang yang paling faham tawakal. Nampak? So saya nak bagi tahu apa? Ahli sunnah, orang yang beriman, dia bukan setakat cakap, dia bukan setakat percaya, dia juga melakukan perkara yang ketiga ataupun yang kedua lah kalau kita nak boleh sebut pasal perkataan dengan apa, dia juga beramal. Tuan-tuan faham? Dia juga beramal. Sebab itu ahli sunnati wal jamaah memasukkan amal sebagai bukti kepada iman. Jadi tuan-tuan kena ingat, kalau setakat kenal Allah, kalau setakat cinta kepada Allah, percaya kepada Allah, ia tak ada beza dengan orang kafir. Tak ada beza Abu Lahab, tak ada beza Abu Talib. Kalau setakat percaya. Pasal itu kita tak pakai percaya. Dia tahan percaya ada Allah ada? Percaya. Tak cukup. Demikian juga ada orang yang sebut, dia kata apa? Ini perkataan-perkataan yang menggambarkan kekeliruan atau kecelaruan, kesesatan. Dia kata yang penting aku percaya Allah itu ada, aku percaya Nabi Muhammad itu Rasulullah.
Walaupun hang mungkin nampak aku tak tutup aurat, mungkin hang nampak aku tak semayang, mungkin hang nampak aku tak buat apa yang Allah suruh, tapi hati aku percaya. Ini ungkapan yang menggambarkan dia tak faham maksud iman. Kalau orang faham makna iman, dia tak cakap macam tu. Sebab apa? Sebab semayang, tutup aurat itu adalah iman. Pasal apa dia iman? Pasal itu adalah perbuatan. Semayang tu perbuatan, tutup aurat tu perbuatan. Perbuatan ni bukti iman, tanda iman. Macam mana kita nak kata hang beriman kalau hang tak salat? Dia pergi kot tu. Pasal tu iman ni kena faham molek. Qaulun wa amal. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sangat murka, sangat benci. Sampai Allah kata besar, bukan kecil. Allah kata besar. Apa dia? Cakap tidak buat. Sebab cakap mesti diikuti dengan buat. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alu. Quran guna perkataan lima taqulun, qaul. Taqulun tu perkataannya qaul. Taf'alun perkataannya amal. Pasal apa cakap tak buat, kan? Okey, sebab itu kita tengok perkataan Al-Imam Al-Bukhari di awal kitab sahih dia. Dia kata apa? Al-iman wa huwa qaulun wa fi'al. Dia kata iman adalah perkataan dan perbuatan. Okey. So tuan-tuan, di samping kita mengucap 2 kalimah syahadah, nanti bab yang kedua mengucap 2 kalimah syahadah, kita juga kena beriman dengan hati. Kalau tidak, iman kita itu atau Islam kita itu sama level dengan munafik. Munafik ni apalah? Tuan-tuan tahu munafik kan, selalu saya ulang. Munafik apa maksud? Tuan-tuan tengok takrif, definisi munafik. Takrif, definisi munafik, izharul iman. Tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab akidah ataupun bukalah mana-mana perbincangan berkaitan dengan munafik ni. Apa dia tu munafik? Pasal itu kita tak boleh duk cok, tak boleh duk tuduh, tak boleh duk label, tak boleh duk kata, tak ketawa hala munafik kat seseorang ni. Pasal munafik itu salah satu daripada pengkafiran. Tuan-tuan tahu tak kesan bila tuan-tuan kata dia ni munafik, apa maksud dia? Tuan-tuan mengkafirkan dia. Sebab munafik dia tak duduk bawah list Islam. Munafik ni dia duduk dalam senarai kafir. Munafik ni dia duduk dalam golongan kafir. Pasal itu tak boleh memunafikkan seseorang. Tu dia cakap bohong, yang tu bukan munafik, itu perbuatan orang munafik. Perbuatan orang munafik, amal. Pasal itu tuan-tuan belajar, tu dia. Pasal itu akidah ni penting. Munafik ada berapa? Munafik ada 2. Munafik ada 2 ni dalam akidah ni. Munafik ada 2. Dia panggil satu nifaq i'tiqad. Pure munafik. Pure munafik. Munafik i'tiqad. Yang ni yang tuan-tuan baca dalam Quran tu. Orang-orang munafik berada di bawah neraka yang paling fi darki, di bawah neraka yang paling bawah. Nifaq i'tiqad, nifaq dari sudut akidah. Yang ni out. Inilah munafik yang paling teruk, orang kafir yang paling teruk. Satu lagi, yang ni yang kita duk dengar dalam hadis, ayatul munafik salasah, tanda munafik itu 3 ataupun dalam setengah riwayat 4. Siapa dia? Dia panggil nifaq amali. Dia itu dari sudut akidah, dia bukan munafik. Cuma perbuatan, perangai, kelaku dia tu sama dengan perangai munafik. Mudah macam ni ya tuan-tuan. Perangai sama ni, kelaku sama ni, bukan bermaksud dia tu mesti kawan tu. Saya bagi macam ni. Apa dia saya nak kata? Okey, sekali kita guna ni sensitif. Saya bagi contoh. Orang India suka makan thosai. India suka makan thosai. Ada tak orang Melayu yang perangai lagu tu? Ya, perangai lagu tu maksud dia apa?
Dia suka tosai. Dia suka tosai. Artinya dia Melayu, bukan Melayu campur-campur ni, pure Melayu. Tetapi dia suka makan tosai. Kita pun kata kat dia, hang ni perangai selera macam dengan India, bukan Hindu, India. Macam dengan orang India. Hang, astagfirullahalazim, aku Melayu ni. Kita bukan kata dia India, maksud dia Hindu tu. Kita kata dari sudut itu dia sama. Itu yang tuan-tuan baca hadis cakap bohong, kan? Apa ni? Maksudnya orang cakap bohong ni munafik. Tapi adakah dia munafik dari sudut akidah? Tak. Tetapi dari sudut cakap bohong, dia sebahagian daripada munafik. Itu tuan-tuan kena beza. Sama dalam satu dua perangai, sama dalam satu dua perbuatan, sama dalam satu dua ciri, tidak menjadikan dia adalah daripada puak tu. Tapi apa? Jangan duk seronok. Walaupun bukan daripada puak tu 100%, tapi dekat-dekat dah lah. Ada lah. Kan? Nampak? Tuan-tuan faham tak? Macam sekarang lah. Dia pun duk cerita bab parti-parti politik. Dia kata macam mana parti tu boleh pi masuk parti tu. Mari daripada pok mok yang sama. Dia bertengkak, dia balik daripada perdu yang sama. Tuan-tuan duk pening apa? Kan? Dia kata bukan pening pasal tu. Pening pasal pakai mask lama-lama. Okey. Pun duk pening. Berkata macam mana dia tu boleh pakai balik? Baca sejarah. Penting sejarah. Satu geng. Jadi sebab itu saya kata, ada ciri-ciri itu tak semestinya sama. Tuan-tuan kita nak bahas pun, SOP kata mesti berhenti waktu Isya. Tapi clear lah. Iman qaulun wal. So kalau ada tuan-tuan jumpa satu orang, sila habis sikit, jumpa satu orang, dia cakap dia percaya kepada Allah, kan? Dia kata Allah itu ada, itu tidaklah menjadikan dia sebagai Muslim. Tapi ada juga orang yang buat perangai. Tentu ada orang yang buat amalan orang Islam. Masuk berita banyak. Cina puasa. Adakah itu menjadikan dia Islam? Dia kata kawan saya ustaz, dia Cina tapi dia puasa. Bukan kata puasa Ramadan. Dengan puasa 6 pun dia puasa. Ada je ramai. Haji tu pasal tak boleh masuk lah. Tidak dia pi. Jangan main-main dengan orang politik ni. Kan? Saya nak habaq apa kat tuan-tuan? Kalaulah dia buat amalan orang Islam, dia buat apa yang Tuhan suruh, taklah menjadikan dia Muslim, mukmin. Kerana apa? Kerana dia mesti ada dua, qaulun wa amal. Dia mestilah cakap lafaz syahadah, mengaku percayalah hati, dan dia buktikan. Bukan senang tuan-tuan. So nak bahas nanti kita akan sambung dalam siri yang berikutnya. Setakat itu dahulu kelas kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.